saya ingin membentangkan mengenai jenis-jenis hadis dhaif dan hukum beramal dengannya. Hadis dhaif bermaksud dari segi bahasa berlawanan dengan sifat kuat, iaitu hadis dhaif ni bermaksud hadis yang lemah. Dari segi istilah, hadis dhaif ni merupakan satu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kita sambung dengan jenis-jenis hadis dhaif. Hadis dhaif terbahagi kepada 14 jenis hadis. Yang pertama, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis mu'allaq, hadis mudallas, mursal kafi, hadis syaz dan mahfuz, hadis munkar dan ma'ruf, hadis matruk, hadis mudtarib, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maklub, hadis musahhaf dan muharraf, dan hadis maudu'. Setelah mengetahui jenis-jenis hadis dhaif, marilah kita mengetahui apakah hukum beramal dengan hadis dhaif. Hukum beramal dengan hadis dhaif ada 3. Yang pertama, boleh diamalkan atau dijadikan hujjah dalam hukum dan fadail amal. Yang kedua, boleh diamalkan di dalam perkara halal dan haram, fadail amal, taghlib, tarkib, dan ada syaratnya. Yang ketiga, boleh diamalkan di dalam fadail amal dan tidak boleh menjadi hujah di dalam hukum. Bermaksud hukum beramal dengan hadis dhaif ni dibolehkan, tetapi hanya boleh diamalkan di dalam perkara fadail amal sahaja. Setelah mengetahui kesemua jenis hadis dhaif, terdapat satu hadis dhaif yang tersangat berat, iaitu hadis maudu'. Hadis maudu' ni diambil dari perkataan wada'a yang bermaksud meletakkan sesuatu. Dengan kata lain, hadis maudu' ni adalah hadis yang direka-reka oleh perawi dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila hukum meriwayatkan hadis maudu' itu tidak dibolehkan dan haram, maka sebagai seorang individu muslim, kita dilarang sama sekali untuk beramal dengan hadis maudu' kerana ia adalah hadis yang palsu. Syukran. Terdapat banyak contoh-contoh hadis dhaif dan juga maudhu'. Antaranya adalah hadis yang berkaitan dengan bekerja untuk dunia. A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang bermaksud bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Menurut Al-Albani dalam silsilah hadis Al-Da'ifah wa Al-Maudu'ah berkata, tidak ada asal-usul bagi hadis tersebut bahawa ia daripada Rasulullah, walaupun ianya masyhur di kalangan manusia pada zaman ini. Secara umumnya kita lihat bahawa isi kandungan hadis tersebut adalah benar. Apa yang ingin disampaikan ialah supaya kita tekun dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan urusan kerja di dunia. Begitu juga kita memperbanyakkan ibadah dan amal sebagai bekalan di akhirat, seolah-olah kita akan mati pada esok hari. Jadi, hadis tersebut menganjurkan kita supaya seimbang di antara dunia dan juga di akhirat. Walaupun isi kandungan hadis palsu itu betul dan juga baik, tetapi ia tetap juga salah apabila disandarkan kepada Rasulullah. Kerana sekiranya kita berkata bahawa hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah, tapi sedangkan hadis tersebut tidak Rasulullah tidak pernah katakan, ia tetap juga salah. Ada satu konsep yang perlu kita ingat, iaitu setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu semestinya benar, tetapi bukanlah setiap yang benar itu daripada Rasulullah. Jadi jelas bahawa hadis tersebut benar tetapi tetap juga salah kerana disandarkan kepada Rasulullah. Dan marilah kita sama-sama menghayati peringatan Allah yang berkaitan juga dengan dunia dan juga akhirat, yaitu
dalam surah Al-Hajj ayat ke-18 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis yang seterusnya adalah hadis syurga di bawah telapak kaki ibu. Matan hadisnya adalah Al-Jannah tahta aqdami al-ummahat, yang bermaksud syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini dikatakan hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif kerana Ibnu Taimiyah berkata bahawa hadis ini tiada bukti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala menurut Dr. Sofyan Baswedan, iaitu salah seorang penceramah, dalam ceramahnya beliau mengatakan bahawa terdapat seorang perawi iaitu Al-Nadar yang dikatakan bahawa Al-Nadar itu adalah majhul ain, iaitu tidak diketahui atau tidak dikenali kepribadiannya. Hadis ini juga dikatakan hadis dhaif kerana terdapat dua orang perawi, iaitu Mansur Ibnu Al-Muhajiri dan Al-Nadar Al-Abbar, iaitu Imam Ajluni dalam Kash Al-Kafa mengatakan bahawa kedua perawi tersebut tidak diketahui. Dan Asy-Syakawi juga mengatakan perkara yang sama dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, bahawa kedua perawi tersebut tidak diketahui dan hadisnya mungkar. Oleh sebab demikian, hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Terdapat hadis lain yang lebih diyakini kesahihannya, iaitu ceritanya apabila ada seorang pemuda lelaki dia bertemu dengan Rasulullah dan bertanya dan menyatakan hasratnya bahawa dia ingin keluar berjihad. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, adakah kamu masih mempunyai ibu? Dan lelaki tersebut menjawab, ya. Lalu Rasulullah menjawab, pergilah kepadanya kerana di tempatnya ada syurga. Matan hadis dalam bahasa Arabnya berbunyi, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Hadis ini lebih sahih daripada matan hadis yang sebelum ini, iaitu Al-Jannah tahta aqdama al-ummahat. Maka matan hadis ini perlu dipopularkan, iaitu kerana dia lagi sahih daripada matan hadis yang sebelum ni dia telah popular tapi sebenarnya matan hadis tersebut tidak sahih. Walaupun hadis Al-Jannah tahta aqdami al-ummahat adalah hadis dhaif, namun dia makna hadis tersebut adalah baik kerana ia menyeru manusia untuk berbakti kepada ibu bapa, iaitu berbakti kepada ibu bapa, khususnya ibu adalah sangat dituntut dalam agama kerana ibu adalah insan yang paling istimewa di dunia bagi setiap anak-anaknya. Tanpa ibu kita tidak akan melihat dunia. Tanpa pengorbanan ibu kita tidak mampu sampai ke tahap ini. Oleh itu, agama, khususnya agama Islam, sangat menuntut penganutnya untuk berbakti kepada ibu dan ibu bapa. Sebagaimana firman Allah dalam banyak surah, antaranya adalah surah Al-Ankabut ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan bil walidayhi husna. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Seterusnya ada hadis Rasulullah. Dalam hadis tersebut menceritakan, datang seorang pemuda lelaki bertemu dengan Rasulullah. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang perlu aku berbakti yang lebih? Lalu Rasulullah menjawab, ibu kamu. Lelaki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa? Lalu Rasulullah menjawab, ibu kamu. Kemudian siapa? Lelaki tersebut bertanya lagi, ibu kamu. Kemudian siapa? Lelaki tersebut bertanya lagi, ayah kamu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengulang 3 kali perkataan ibu kamu. Maksudnya, kita kena berbakti kepada ibu kita lebih daripada kepada ayah kita.
Namun, kewajipan berbakti kepada mereka adalah sangat dituntut dan berdosa masuk neraka apabila kita derhaka kepada ibu bapa kita. Kesimpulannya, hadis merupakan salah satu sumber utama dalam Islam. Namun disebabkan faktor-faktor tertentu, pada zaman sekarang banyak hadis palsu atau hadis dhaif semakin tersebar luas dan dijadikan panduan dalam hidup mereka yang tidak ada ilmu tentang hadis atau hanya ikut-ikut apa yang diajarkan oleh orang lain. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah mendalami sesuatu ilmu yang telah dipelajari, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita mendalami ilmu tersebut, kita akan mampu menguasai ilmu tersebut dan dapat belajar sesuatu dan memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada masyarakat lain. Di samping itu, untuk mengelakkan penyebaran hadis palsu atau hadis dhaif, kita tidak boleh mendengar sesuatu ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain tanpa tahu kesahihan ilmu tersebut atau kesahihan hadis tersebut. Contoh, kita dengar satu hadis ni, kita baca hadis tu, lepas tu kita tengok maksud dia baik, lepas tu kita sebarkan kepada orang lain. Tapi sebenarnya apa yang kita sebarkan tu adalah tidak benar. Dari situ kita sudah dapat dosa kerana mengajarkan ilmu yang salah kepada orang lain. Dan akhir sekali kita hendaklah muhasabah diri kita, mendalami sesuatu ilmu itu kerana Allah dan menyebarkannya agar dapat memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang dapat disimpulkan di sini adalah setiap perkara yang berkaitan dengan agama Islam haruslah mempunyai hujah yang kukuh berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam adalah agama yang berasaskan wahyu, bukannya rekaan atau fikiran manusia semata-mata. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu perkara jika belum diyakini kesahihannya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, hadis yang berkaitan dengan bercakap urusan dunia di dalam masjid. Hadis tersebut adalah innal malaikata yatakarruhuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil lagwil wal jawr. Yang bermaksud, siapa yang bercakap tentang urusan dunia di dalam masjid, Allah akan menghapuskan amalannya 40 tahun. Menurut Al-Saghani berkata, hadis ini adalah palsu. Pendapat ini juga dipersetujui oleh Ali Al-Qari dalam bukunya Al-Asrar Al-Marfu'ah fi Akbar Al-Mawdu'ah. Hadis ini, jika kita lihat bahwa banyak tersebar dalam masyarakat kita sama ada melalui ceramah, penulisan dan juga sebagainya. Malah ada setengah masjid yang menulis dalam bentuk khat yang cantik dan digantung di dalam masjid sebagai perhiasan. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada orang yang hadir ke masjid supaya tidak bercakap tentang urusan dunia. Ancaman yang diberikan ialah perbuatan tersebut boleh menyebabkan amalan selama 40 tahun akan terhapus. Akan tetapi, selepas dikaji, amalan ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ia adalah sandaran yang palsu kepada beliau. Walaupun dengan niat yang baik, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyandarkan sesuatu perkara itu kepada Rasulullah SAW. Jika perkara ini dilakukan, perbuatan itu termasuk sebagai melakukan pendustaan kepada beliau. Walaupun begitu, mengurangkan bercakap di dalam masjid dan menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dalam masjid tetap dikira sebagai tindakan yang terbaik. Oleh itu, larangan bercakap hal dunia di dalam masjid adalah larangan yang tidak mempunyai asas daripada dalil yang sahih. Hadis palsu yang seterusnya adalah kelebihan solat duha. Hadis yang berkaitan dengan kelebihan solat duha, yang bermaksud siapa yang selalu menunaikan salat duha dan tidak meninggalkannya kecuali jika ada keuzuran,
maka ganjarannya aku dan dia akan berada di dalam syurga dalam sebuah perahu daripada cahaya, yang berada di dalam laut daripada cahaya, hinggakan kami dapat menziarahi Tuhan sekalian alam. Menurut Ibnu Arraq Al-Akannani dalam buku Tanzih Al-Syariah menyatakan, dalam sanad hadis ini terdapat rawi bernama Zakaria bin Doaid Al-Kindi dan dia adalah seorang pendusta. Ibnu Hibban berkata dia seorang yang memalsukan hadis. Salat duha merupakan salah satu salat sunat yang sangat dituntut. Namun, menggunakan hadis palsu tentang salat duha dengan tujuan menggalakkan orang ramai melakukannya adalah dilarang. Apa yang sudah disebutkan dalam hadis sahih juga sudah memadai sebenarnya. Contohnya, Abu Zar menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, setiap sendi-sendi kamu itu ada sedekah yang perlu kamu berikan pada setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyeru kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Semua ini memadai dengan hanya melakukan 2 rakaat daripada solat duha yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis lain juga mengatakan bahwa Abu Hurairah menyatakan, kekasihku yaitu Nabi Muhammad berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari pada setiap bulan, tunaikan 2 rakaat salat duha dan tunaikan salat witir sebelum aku tidur. Oleh itu, haruslah kita ketahui bahwa walaupun hadis tersebut nampak secara fizikalnya adalah baik dan juga benar, namun kita juga harus meneliti apakah ianya disandarkan oleh Rasulullah ataupun tidak. Jika disandarkan kepada Rasulullah, kita meneliti adakah benar ia disandarkan kepada Rasulullah. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan faktor penyebaran hadis dhaif dan hadis maudhu dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, kemunculan hadis dhaif dan hadis maudhu ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada dalang yang tidak bertanggung jawab yang menjadi punca terjadinya perkara ini. Penyebaran hadis palsu ini tidak terjadi pada zaman sahabat kerana para sahabat merupakan orang terpilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Fenomena memalsukan dan penyebaran hadis ini berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW, yang mana manusia lebih memilih mencintai keduniaan sampai tidak menghiraukan yang mana benar dan mana salah. Oleh itu, salah satu faktor penyebaran hadis dhaif dan hadis maudhu dalam kalangan masyarakat adalah seperti yang berikut. Penyebaran hadis-hadis palsu yang didatangkan dalam bahasa Melayu tanpa teks asal dalam bahasa Arab. Penyebaran sedemikian rupa bentuk mudah berlaku kerana kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat pada hari ini, yang mana kebanyakan hadis ini sudah tentu disebarkan melalui media elektronik seperti televisyen, radio, internet, bahkan laman utama yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekarang, yang mana Facebook dan WhatsApp. Secara kebiasaannya, penyebaran melalui WhatsApp grup terutamanya lebih cepat tersebar, yang mana apabila umat Islam melihat sebarang teks yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mereka terus menularkan kepada rakan-rakan yang lain. Mereka lebih cepat percaya tanpa sebarang unsur periksa terlebih dahulu, sedangkan yang wajarnya mereka harus merujuk kepada golongan agamawan terlebih dahulu yang lebih arif dan fasih mengenai hadis tersebut. Faktor yang kedua, kecenderungan umat Islam untuk mendapat pahala yang lebih dalam melakukan sesuatu amalan. Seperti yang diketahui, memang terdapat banyak hadis-hadis yang mana menjelaskan tentang kelebihan amalan-amalan tertentu. Sebagai contohnya, fadilat mengerjakan solat di Masjidil Haram sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain. Riwayat Ibnu Majah.
Hadis ini jelas menerangkan bahwa hadis ini sahih, namun yang demikian ada sesetengah di kalangan yang tidak bertanggung jawab telah mereka cipta ganjaran pahala tertentu untuk sesuatu amalan itu agar umat Islam melakukannya. Sebagai contohnya, hadis palsu kelebihan berpuasa 10 hari awal bulan Zulhijjah yang mana menceritakan tentang kelebihan atau ganjaran yang bakal diperolehi bagi orang yang berpuasa pada setiap hari di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salah satunya tentang kelebihan berpuasa 1 Zulhijjah, kelebihan berpuasa 2 Zulhijjah, seperti orang yang beribadat kepada Allah selama setahun dengan tidak melakukan maksiat kepadanya sedikit pun, kerana pada hari tersebut Allah akan memperkenankan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam dan beberapa lagi kelebihan berpuasa yang lain. Seperti yang kita tahu, pejabat mufti wilayah persekutuan melihat kepada hadis-hadis di atas dan mengatakan bahwa kesemua fadilat atau kelebihan yang telah disebutkan adalah tidak sahih daripada Nabi SAW, melainkan kelebihan yang terdapat pada hari Arafah. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih daripada Abi Qatadah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya puasa pada hari tersebut yaitu Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Riwayat Muslim. Namun yang demikian, hadis yang menceritakan berkaitan kelebihan di atas adalah tidak sahih daripada Nabi SAW. Akan tetapi, sebagai umat Islam kita amat digalakkan untuk memperbanyakkan serta meningkatkan amal soleh dan ketaatan terhadap Allah SWT pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan solat-solat sunat, bersedekah, berpuasa, berzikir, memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran, serta melakukan qiyamul lail dan sebagaimana yang memberi manfaat yang baik kepada diri kita sebagai umat Islam, agar apa yang kita lakukan mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Oke, hari ini saya akan membentangkan sedikit berkenaan tentang cara menangani ataupun cara untuk menghalang penyebaran hadis-hadis palsu dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Secara umumnya semua mengetahui yang hadis merupakan salah satu peninggalan teragung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda baginda, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang dengannya, nescaya kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada hari ini isu penyebaran hadis palsu kian menular dalam kalangan masyarakat. Sepertinya hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina, bahkan hadis itu tidak ada pun diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita boleh anggap ianya sebagai kata-kata hikmah untuk menuntut ilmu walau di mana saja kita berada. Okey, antara cara untuk menangani penyebaran hadis palsu yang pertama ialah dari sudut individu itu sendiri. Individu merupakan antara golongan yang berperanan untuk menghalang penyebaran hadis palsu dengan cara yang pertama ialah belajar dan terus belajar serta mengkaji tentang taraf sesuatu hadis tersebut. Dengan cara sebagai contoh kita sebagai penceramah kan, sebelum kita bagi ceramah, kita mesti kaji tentang hadis tu. Jangan terus sebarkan. Kita ambil dari mana-mana tempat, tidak tahu betul kan tak, terus disebarkan. Orang-orang kampung, seperti kalau kita kuliah di masjid lah, orang-orang kampung akan percaya. Bila mana orang percaya, orang beramal. Sedangkan apa yang orang amalkan itu tidak sabit pun dan tidak warid pun kepada Nabi SAW. Okey, yang kedua dari sudut masyarakat. Dari sudut masyarakat ni, pihak berautoriti seperti
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan sebagainya lah, perlu mengambil peranan penting dalam mengenakan tindakan tegas kepada mereka-mereka yang menyebarkan hadis ni lah, hadis palsu ni. Seperti yang kita lihat pada hari ini, masyarakat masyarakat mudah untuk terpengaruh dengan golongan-golongan yang menunggang agama. Macam sebagai contoh, air mineral biasa dibacakan hadis lah, ayat-ayat Quran lah, dengan tujuan untuk sebagai perniagaan, untuk mengaut keuntungan. Padahal benda tu tak ada apa-apa ya pun. Jadi dengan cara ini, pihak berautoriti ataupun pihak yang bertanggungjawab lah perlu mengambil peranan dalam menangani penyebaran hadis palsu dengan fadilat-fadilat yang entah apa-apa. Tiba-tiba konon-kononnya siapa meminum air ini, baginda Rasul akan melawat setiap malam sebelum mereka tidur dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Okey, itu sahaja, sekian dari saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.